Rogol merupakan satu jenayah. Ia berlaku apabila seseorang dipaksa melakukan hubungan seks tanpa kerelaannya. Rogol boleh berlaku secara paksaan, ugutan atau pujuk raya. Wanita dan kanak-kanak sering menjadi mangsa rogol. Pornografi merupakan satu behavior addiction. Kajian menunjukkan otak mereka yang melihat pornografi ni sama macam otak mereka yang mengambil dadah disebabkan ketagihan yang sama. Oleh itu, mereka yang ketagihan melihat pornografi ni sekiranya tidak dapat melihat video lucah akan membentuk satu sindrom yang dikenali sebagai withdrawal syndrome. Yang biasanya sindrom ni kita dapat lihat pada mereka yang mempunyai ketagihan dadah. Mari kita telusuri konsep jenayah. Dalam Islam, jenayah rogol adalah satu jenayah yang amat berat sekalipun ia tidak termasuk dalam kategori jenayah hudud yang ditetapkan kadar hukumannya. Dalam kes yang berlaku seperti yang dilaporkan melibatkan kanak-kanak bawah 12 tahun, ia tidak boleh diambil ringan walaupun atas alasan bawah 18 tahun. Ini kerana mangsa rogol yang akan menghadapi tekanan minda dan kesan fizikal. Malah sudah pasti keluarga mangsa lebih terkesan berbanding keluarga pesalah. Maka keadilan perlu diberikan kepada dua-dua pihak sewajarnya menurut perspektif dan pandangan Islam. Namun, di pengamalan mahkamah di Malaysia adalah berbeza kerana bidang kuasa mahkamah syariah yang terhad diikat pada Akta 355 atau dikenali Akta 356. Jenayah rogol menerusi Mahkamah Sivil pada Seksyen 376 Kanun Kesesaan memperuntukkan hukuman bagi pesalah rogol ialah penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun dan boleh dikenakan sebatan. Melalui keratan akhbar di atas, dapat dilihat bahawa pengaruh video lucah ini memainkan peranan besar dalam berlakunya kes rogol oleh pelaku bawah umur. Melalui akhbar ini, kita dapat ketahui bahawa kanak-kanak berumur 12 tahun ini mempunyai akses untuk melayari laman web lucah atau video-video lucah. Disebabkan terangsang akibat melihat video lucah ini, ianya telah mendorong pelaku untuk mempraktikkannya kepada kanak-kanak perempuan berumur 4 tahun. Banyak kesan buruk pornografi yang ramai orang tidak tahu. Ketagihan terhadap video pornografi mampu mendorong seseorang itu untuk bertindak di luar jangkaan. Contohnya, menyebabkan seseorang itu terlibat dengan zina, iaitu seks tanpa ikatan perkahwinan, dan rogol yang akhirnya membawa kesan negatif yang mana akan merosakkan diri individu tersebut dan masyarakat yang lain, seperti kelahiran anak luar nikah dan juga jenayah seksual. Ibu bapa perlu memainkan peranan utama dalam membendung isu ini. Ibu bapa perlu sentiasa memantau apa yang dilakukan oleh anak-anak mereka semasa di dalam bilik dan seeloknya ibu bapa mendidik anak-anak mereka dari kecil untuk mengehadkan masa penggunaan telefon bimbit di mana hanya menggunakannya apabila berkeperluan sahaja kerana bak kata pepatah melentur buluh biarlah dari rebungnya. Cadangan seterusnya adalah dengan mencuba untuk mengalihkan perhatian kepada hal-hal yang lain. Contohnya dengan mencari hobi baru seperti berolahraga, melukis, memancing dan sebagainya untuk mengisi waktu yang biasanya terisi dengan menonton video pornografi. Cadangan terakhir ialah pergi dapatkan khidmat kaunseling atau nasihat dari pakar psikologis yang telah dilatih untuk menguruskan kes-kes berkenaan ketagihan. Lebih-lebih lagi ketagihan terhadap pornografi yang semakin meningkat saban hari. Sebagai seorang insan yang bertamadun dan berintegrasi, kami seharusnya memanfaatkan teknologi yang ada sekarang ini dengan perkara bermanfaat supaya generasi yang bakal dilahirkan mempunyai minda kelas pertama. Di samping itu, semua pihak perlulah berganding bahu dalam membendung isu
ketagihan pornografi ini dari terus menular dalam kalangan masyarakat kita.